Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab lam yaj'al lahu iwaja. Salli wa nusallimu ala zannabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semati pengurusi serta seluruh jawatan masjid, tuan-tuan imam, pegawai masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terlebih dahulu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita mengecap udara Ramadan yang penuh barakah ini, yang sama-sama kita bermohon kepada Allah sejak bulan Rejab sampai Sya'ban ini, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Jadilah ni Ramadan dah bersama-sama kita. Yang kita minta adalah entah makbul. Jadi apa yang kita minta sangat sampai bulan Ramadan ni? Ramadan ni tuan-tuan anugerah Allah kepada kita yang mengandungi kelebihan-kelebihan yang cukup hebat. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, mengikut riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalaulah umat aku tahu apa yang ada pada Ramadan, la tamannau, nescaya mereka bercita-cita, mereka nak antakuna sunatu kulluha Ramadan. Nescaya mereka nak kalau boleh tiap bulan Ramadan ke semua. Kalau umat aku tahu apa yang ada pada Ramadan, nescaya mereka nak kalau boleh semua bulan tu biar Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan ni ada dua perkara yang besar di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan ni bulan turun Quran. Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan ni bulan turunnya Quran. Kata ulama, bukan Quran dia turun bulan Ramadan. Semua kitab-kitab daripada langit semua turun bulan Ramadan. Zabur, Taurat, Injil turun di bulan Ramadan. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ni sebagai huda, petunjuk. Petunjuk ni macam kita naik di lebuh raya tu, bukan ada signboard. Tunjuk arah. Hidup kita ni perlu ada tunjuk arah, panduan-panduan untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Lepas Tuhan sebut bulan Ramadan ni bulan turun Quran, baru Tuhan sebut bulan Ramadan ni siapa nak tengok anak bulan Ramadan, naklah dia puasa. Tuhan sebut Quran dulu, kemudian baru Tuhan sebut makna kata puasa. Berarti ni Quran ni lebih hebat daripada puasa. Jadi kalau kita puasa tak baca Quran, kira rugi, merugikan. Jadi kita ambil manfaat dua benda ni yang besar ni. Pertama Quran, bacalah Quran. Jangan tak baca. Quran ni nak abang bagi sebesar-besar mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Dan mukjizat ni pula berkekalan sampai kiamat. Quran ni. Mukjizat yang lain-lain yang Allah bagi kat Nabi, bila Nabi tu wafat, habis tongkat Nabi Musa. Wafat Nabi Musa habis.
Nabi dianugerah mukjizat oleh Allah Ta'ala, boleh belah bulan. Bulan tu terbelah dua. Ikhtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Hampir-hampir berlaku kiamat bila bulan terbelah. Bila bulan terbelah, zaman Nabi SAW, Nabi dianugerah oleh Allah mukjizat boleh belah bulan. Ayam keluar cucuk kut jari Nabi. Pokok kurma yang dah reput boleh hidup balik, boleh bergerak, sujud kepada Nabi SAW. Pokok kurma boleh bercakap. Macam-macam mukjizat. Tapi mukjizat ni, bila Nabi wafat, dia habis. Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang pernah dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang menariknya, Quran ni, walaupun Nabi wafat, mukjizat tu kekal sampai lah. Apa makna mukjizat? Mukjizat ni pertama disebut ajazah. Berasal perkataan ajazah. Ajazah ni lemah. Untuk melemahkan musuh. Untuk memenangkan Islam. Macam tongkat Nabi Musa. Melemahkan tukang sihir Fir'aun. Mengalahkan tukang sihir Fir'aun. Memenangkan hujah dia. Itu makna kata mukjizat tu untuk melemahkan musuh. Dengan mukjizat tu musuh jadi lemah. Yang kedua, mukjizat ni erti lemah akal nak fikir. Akal nak fikir tak sampai. Macam mana Nabi pergi Mi'raj. Satu malam naik pergi daripada Baitul Maqdis, daripada Masjidil Haram pergi Baitul Maqdis. Naik ke langit, turun, patah balik ke Mekah dalam masa satu malam. Fikir memang tak sampai. Akal tak boleh fikir. Itu makna melemahkan akal. Jadi tuan-tuan, yang menariknya yang harus kita ambil iktibar Ramadan ni, Quran diturunkan untuk kita fikir balik, kembali kepada Quran. Umat Arab umat yang macam mana sebelum datang Quran? Umat yang lemah. Dunia tak kenal Arab, hidup berpecah belah, bergaduh sama sendiri, tak ada kekuatan. Dan Allah Ta'ala nak tunjukkan makna kata lemahnya Arab tu pada hari lahir, tahun lahir Nabi tu dipanggil tahun gajah. Pasal masa tu tahun Abrahah bawa tentera bergajah menyerang Mekah. Arab tak boleh buat apa. Sepanjang sejarah tuan-tuan baca kan, ketika Abrahah datang nak meruntuhkan Kaabah, langsung tidak ada pertentangan Arab melawan Abrahah. Orang Arab habis pakat lari. Lari naik itu bukit. Tengok saja macam apa Abrahah nak buat kepada Baitullah. Bukan mereka tak sayang tempat ibadat mereka, tapi mereka tak ada kekuatan. Umat yang lemah ni bertukar jadi umat yang cukup kuat. Telah mereka menerima Quran, membaca Quran, menghayati Quran, menegakkan Quran dalam diri mereka, masyarakat dan negara mereka. Man kana yuridul izzah falillahi izzatu jami'ah. Kamu nak kemuliaan, kembali pada Allah, kembali pada Quran. Nescaya kamu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bercakap tentang kita nak jadi umat hebat. Umat hebat, umat Quran. Kita kena kembali kepada Quran. Dan saya, tuan-tuan sekalian, mempunyai satu keyakinan masa depan Islam di Malaysia. Kita umur panjang macam saya ni, kita dapat melihat perubahan masyarakat. Bukanlah kita ayat Quran ni semua sama. Tapi kalau dulu ni tu imam jadi imam tarawih tu dia baca mula pada alhaakumut takasur lah, turun bawah. Tu ialah. Mana nak cari orang hafal Quran? Ya tak? Hari ni kita pergi masjid-masjid sembahyang tarawih. Tu imam muda-muda, anak muda, umur 15, umur 18. Baca ayat panjang-panjang. Sekolah tahfiz berada di mana-mana. Kita letakkan satu target. Tiap rumah ada seorang hafiz. Jadi orang hafal Quran, belajar tafsir, menghayati Quran, tegakkan Quran di muka bumi Allah. InsyaAllah kita akan jadi umat yang kuat. Quran ni tuan-tuan juga disebut dia mukjizat. Tu apa makna mukjizat? Kerana dia mengandungi unsur-unsur i'jaz. I'jaz ni apa?
Ijaz ni challenge, cabar. Quran ni sentiasa mencabar akidah yang jahiliah, undang-undang jahiliah. Quran sentiasa bersifat mencabar. Sampai hari ni tuan-tuan, siapa tak boleh cabar, melawani cabaran Al-Quran di semua sudut, di sudut apa sekalipun. Orang nak lawan Quran memang tak boleh. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sekiranya mereka masih ragu-ragu, kamu masih ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yakni Al-Quran. Kalau hamba ragu-ragu, tak percaya Quran, fa'tu bi suratin min mislih. Bawa datang satu surah seperti Al-Quran. Bawa satu surah yang pendek. Inna a'tainakal kautsar ka, qul huwallahu ahad ka. Buat satu ayat, makna bertanding dengan surah Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kamu bawa datang kamu punya pembantu-pembantu, penyaksi kamu, profesor kamu, cerdik pandai kamu. Bawa datang kalau kamu di pihak yang benar. Tuan-tuan, Yahudi ni berapa lama, berapa ribu tahun cuba nak lawan Quran, nak tanding Quran, sampai Allah tak mampu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu tak boleh buat, dan memang kamu tak boleh buat. Siapa mengaji bahasa Arab, dia akan jumpa fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Mula-mula Allah nafi dengan huruf lam, fa illam taf'alu. Lepas tu Allah nafi dengan makna kata huruf lan, wa lan taf'alu. Mula-mula lam taf'alu, lepas tu lan taf'alu. Dua-dua lan dan lam ni disebut oleh ulama harfu nafsin, huruf nafi. Tapi nafi dia berbeza. Fa in lam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat. Lam ni menafi batin, menabi yang telah lulu. Maka memberi makna kalau dulu hampa tak boleh buat macam Quran. Walan taf'alu, dia nafi istiqbal. Yang akan datang pun kamu takkan boleh buat. Kalau dulu hampa tak pernah boleh buat macam Quran, akan datang pun kamu tak boleh buat macam Quran. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kepada api neraka, bahan bakarnya itu merupakan batu-batu dan manusia yang disediakan oleh orang disediakan kata untuk orang-orang kafir yang menentang Islam. Betul tuan-tuan, bila Quran ni berbentuk ijaz, berbentuk mencabar, maka hukum-hukum Quran dia mencabar hukum-hukum yang lain. Macam kita puasa kita ni dicabar puasa-puasa yang lain. Puasa ni bukan setakat kita kata orang Islam berpuasa, umat dulu pun puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajib kamu puasa seperti pernah diwajibkan pada orang dulu-dulu daripada kamu. Nabi Adam puasa. Dia puasa bila? 13, 14, 15. Dia panggil hari bayat, hari putih. Nabi Adam disyariatkan, diwajib Allah puasa 13, 14, 15. Tapi bagi kita umat Islam disunatkan puasa 13, 14, 15. Nabi Daud puasa selang sehari. Kita pun disunatkan puasa macam puasa Nabi Daud. Kan? Umat dulu semua puasa. Nabi agama Samawi semua puasa. Bukan agama Samawi saja puasa.
Bukan agama Samawi pun puasa. Cina puasa. Hindu puasa. Bengali pun puasa. Saya, tuan-tuan, Allah izin saya lah. Allah bagi saya duduk di kem tahanan Kemuntin. Dan lah puasa 5 kali dalam kem tu. Bersama-sama saya ada orang Cina. Ada orang Hindu. Ada orang Sikh. Saya tengok dia macam mana dia puasa. Cina puasa. Dia makan sup pukul 6 petang. Dia puasa malam. Buka puasa 7 pagi. Yang saya tengok macam tu. Saya tengok mereka ni lain luar biasa hari tu. Pukul 6, mereka kumun, periuk, muai tu. Selalu makan 3 mangkuk. Hari tu 5 mangkuk makan. Selalunya malam-malam mereka tengok TV. Pukul 12 baru tidur. Cina di kem tahanan masa saya duduk tu, Cina Komunis. Menyertai parti Komunis Melaya. Lepas berlaku perjanjian champion dengan kerajaan Malaysia, banyak komunis serah diri. Sebelum mereka diberi kad nalan jadi warga negara begitu gini, mereka kena duduk dulu di kem tahanan untuk dipulihkan. Rupanya komunis Malaysia ni, tuan-tuan, dia tak macam komunis China. Komunis Rusia. Komunis Rusia semua tu, Cina, mereka tak bertuhan. Tapi komunis Melayu di Malaysia ni, dia agama buta. Melayu pun ada komunis. Berjuang komunis. Mereka sembahyang kuat. Sembahyang baca Quran. Mereka puasa. Tapi komunis. Itu beza komunis Malaysia ni dengan komunis Melayu dengan komunis di Rusia, di China. Jadi bila saya tengok mereka pelik macam tu. Malam pukul lepas makan-makan pukul 7-8 tidur. Tutup lampu semua tidur. Makit pagi pukul 7 pagi khumun, periuk. Saya tanya apa pasal? Ada apa? Ada apa-apa ni? Tak ada, Ustaz. Kita tadi malam kita puasa. Oh, Cina puasa malam. Tu baru tanya kawan dengan Cina. Tapi Cina lah ni pun dia agama putra pun tak apa, tinggal tua ya. Muda-muda mana ada agama. Hindu, ada seorang Hindu. Nama dia Maniang. Dia baik dengan saya. Bila time makan, tuan-tuan, dia bawa nasi dia meduk kat saya. Makan sekali. Hari tu, tuan-tuan, pukul 12 dia tak main makan lagi. 12.30 tak main lagi. Pukul 1.30 tak main lagi. Aku perut lapar. Cari dia. Weh, mana? Cepatlah aku lapar. Makan. Minta maaf, Ustaz. Saya ini hari puasa. Aku tengok hang ni pagi tadi minum susu. Tak ada, kita orang Hindu, kalau puasa, makan juga tak boleh. Minum susu boleh. Oh, itu puasa Hindu. Boleh minum susu. Apa nak tahu Bengali puasa macam mana? Untuk ketentuan tahun 1988. Masa saya kena ISA. Saya masuk kem tahanan, saya tengok ada 7 orang Bengali. Bengali ni, tuan, semua mereka itu pegawai-pegawai tentera. Ada tentera udara, tentera laut pun ada, tentera darat pun ada. Saya tanya dia apa buat apa ni sampai masuk kem tahanan ni, kena ISA. Mereka, tuan-tuan, jual maklumat rahsia tentera Malaysia kepada tentera Singapura. Tahun 88 cerita dia. Pendek ceritanya, salah seorang daripada mereka tu, seorang nama, dia ni kapten tentera udara. Dia ni bawa kapal terbang. Saya tanya dia selalu duduk main jumpa saya. Ya. Saya tanya masalah agama kat saya. Dia cukup hormat agama kita. Kalau orang azan, dia berdiri, sengap. Orang habis azan baru dia berjalan. Namanya Gujaran Singh. Selalu sembang kabung, macam-macam dia tanya. Tapi satu hari, tuan, dia duduk sebelah saya. Saya tanya tak mau jawab. Dia diam, sengap. Saya tanya dia tak jawab. Paling tak pun dia buat tangan lugutu. Kata dia ni kenapa? Kawan dia bagi tahu, Ustaz, kita punya kawan, ini hari puasa.
Kita Bengali, puasa tak bercakap. Mula dah. Tapi puasa semua. Puasa Islam, puasa orang Islam mencabar. Baik itu tuan-tuan, di antara sebab-sebab orang Islam menghalang pelaksanaan syariat Allah, kerana tuan-tuan bahawasanya syariat Allah ni bersumberkan Quran. Quran ni mukjizat, bersifat i'jaz. Dia mencabar. Kalau dilaksanakan undang-undang Islam tuan-tuan, dia akan mencabar undang-undang lain. Macam berlaku sekarang tuan-tuan, berlaku di Aceh. Bila Aceh menegakkan hukum hudud, hukum Al-Quran, orang kafir berlumba-lumba minta supaya mereka dihukum dengan hukum Quran. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hukum Allah jauh lebih adil daripada hukum ciptaan manusia. Jadi kita sebagai orang Islam, yang Allah bagi pada kita Al-Quran, kita mestilah ambil iktibar. Ramadan ni mengajak kita supaya mendaulatkan hukum Quran di atas muka bumi Allah. Kalau kita nak kuat, caranya Quran. Quran mukjizat, ingat. Nabi dengan Quran lah menumbangkan Rom dan Parsi. Satu lagi tuan-tuan, saya pergi tazkirah Ramadan sepanjang saya pergi ni. Saya baru ni pergi Masjid Alma, Kampung Alma. Saya tengok tuan-tuan, bila lepas bagi salam, Bilal ni dia akan bagi sikit tazkirah. Apa tazkirah dia? Lepas selawat, pergi selawat mai. Al-Khalifatul Ula ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saya tanya kawan-kawan saya duk pergi mengaji Mesir mana-mana kan, pergi mengaji luar negeri. Dia berkata negeri lain tak ada macam tu. Yang ada Malaysia ya. Salah lah kita kata lagu tu. Itu tuan-tuan tazkirah namanya. Ulama-ulama dulu ambil kesempatan bila mai tarawih bagi sikit tazkirah. Mengingatkan kita khalifah yang pertama Abu Bakar. Khalifah yang kedua Umar, ketiga Osman, keempat Ali. Pasal apa? Tazkirah ni diadakan sejak tumbangnya Kerajaan Islam Turki Osmania. Kerajaan Islam Turki Osmania tumbang 1924. Lepas tu kita dah tak ada khalifah. Khalifah ni apa? Tugas dia jaga umat Islam. Daripada Nabi, bila Nabi wafat, lantik khalifah pertama Abu Bakar. Sampai khalifah yang terakhir zaman Turki Osmania, umat Islam dipelihara oleh khalifah. Khalifah jaga umat Islam. Jangan kata orang nak bunuh umat Islam, nak jentik pun tak boleh. Khalifah jaga. Tuan-tuan ingat cerita Muqtasim. Muqtasim ni tuan-tuan, khalifah ni bukan kuat sangat, bukan hebat sangat. Tapi berlaku di negeri orang kafir. Seorang muslimat, tuan-tuan sekalian, yang memakai furdah. Tiba-tiba angin tiup kencang, furdah dia terbuka. Dia segera menutupkan balik muka dia. Perbuatannya itu diketawa oleh orang kafir. Ketika orang kafir ketawa gelar kat dia, dia menyerit, "Ya Muqtasim!" Dia panggil nama Muqtasim. Pekikan wanita ni didengar oleh seorang laki-laki tua. Laki-laki ni berjalan kaki pergi istana Muqtasim. Dia masuk, makna kata istana Muqtasim, dia kata, "Wahai Muqtasim, ya Amirul Mukminin Muqtasim." Ketika dia kata wanita itu diketawakan dan dihina, dia manggil namamu, wahai Muqtasim. Muqtasim melompat berdiri atas singgasana menghunuskan pedang. "Wahai ibu, ini anakmu Muqtasim datang memberi pembelaan." Dia bawa bala tentera di seorang negeri yang hina seorang orang Islam. Hari ini sahabat kita di Palestin dihentam teruk oleh Yahudi. Mereka nak panggil siapa? Nak panggil siapa? Khalifah tak ada. Bila kita tak ada khalifah, ibarat kita anak ayam kehilangan ibu, berceridau, bergaduh sama sendiri. Payah nak melakukan penyatuan.
Kita nak satu pun jadi payah. Timbul kumpulan ni. Macam-macam haru biru yang berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian, tanamkan azam di hati kita. Mudah-mudahan sama-sama kita membantu dalam perjuangan untuk mengembalikan khilafah Islamiah di atas muka bumi. Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah Quran, tuan-tuan. Bacalah Quran. Kita umur pun dah tua. Kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tajali kat kita, tuan-tuan, kita pergi kubur tu, kubur kita nampak apa ada? Nampak ada batu nisan je lah. Tapi kalau Allah kasyaf kat kita dengan mata hati kita terang, kita nampak, tuan-tuan. Ahli kubur tu merayu-rayu kepada Allah. Minta kepada Allah agar mereka dikembalikan ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mereka minta. Untuk apa balik muka bumi? Untuk buat ibadat. Nak baca Quran, nak main masjid, nak berjamaah, nak mengaji. Itu, tuan-tuan. Quran cerita kat kita. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhanku, hantarlah kami balik ke dunia. Kami nak beramal soleh. Kami dah yakin. Kita yang duduk di atas muka bumi ni, tuan-tuan sekalian, tak ambil peluang ni, rugi yang amat sangat. Kita akan menyesal. Antara amalan yang cukup hebat, tuan-tuan, bacalah Quran. Apa kita dapat? Banyak faedah Quran, tuan-tuan. Kita baca dia, dampingi dia. Jangan biarkan satu hari kita hidup dengan tidak membaca Quran. Tak boleh baca banyak, semuka pun jadilah. Allah maj'alil Quran lana fid dunya kharina wa fil khabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa minan nari sitran wa hijaba. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku dengan Quran ni kharina. Apa makna kharin? Rapat, dekat, sentiasa mendampingi Quran. Orang yang sentiasa mendampingi Quran, wa fil khabri mu'nisa. Dalam kubur besok, tuan-tuan, Quran mu'nis. Makna mu'nis, dia manja dengan kita, dia rapat dengan kita, dia jinak dengan kita. Macam kita belah kucing jinak. Dia duduk atas riba kita, dia ragas belakang kita, dia cium kita. Quran macam tu, dia peluk kita. Tuan-tuan kena ingat, kubur ni nak abang bagi suasana dia lain terus daripada dunia ni. Masuk kubur, terputus terus hubungan kita dengan orang dunia. Tinggallah kita seorang diri, tuan-tuan. Tak ada teman. Orang yang rajin baca Quran, Quran akan teman dia dalam kubur. Wa fil qiyamati syafi'an. Di hari kiamat besok, Quran akan syafaatkan dia. Dan kita Sayyidus Salikin, tuan-tuan, Imam Ghazali meriwayatkan satu hadis. Nabi kata, syafaat Quran ni lebih kuat daripada syafaat para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Syafaat Quran lagi kuat. Wa ala sirati nuru. Di atas sirat, tuan-tuan, Quran akan suluh kita ni. Siratal mustaqim ni, titian tu bagi orang beriman dilebarkan oleh Allah Ta'ala. Orang munafik, orang kafir, siratal mustaqim laksana halwi macam rambut, tajam macam mata pedang. Orang beriman, Allah lebarkan titian itu. Orang yang rajin baca Quran, dibantu oleh Quran, suluh terang benderang. Kita lari atas titian itu, berjalan berlari untuk menuju ke syurga. Wa ilal jannati rafiqa. Ketika berlari-lari ke syurga, Quran bergembar dengan kita. Dia tak izin, dia tak benak kita walaupun sejengkai jauh daripada dia. Wa minan nari sitran wa hijaba. Daripada kepanasan api neraka, Quran bertindak sebagai sitran. Apa sitran? Tirai.
Wa hijaba. Apa hijab? Tembok yang tebal menghalang kepanasan api neraka sampai kat kita. Jangan kata panas, hapuk pun tak sampai. Di Quran bersama-sama kita. Bacalah. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Quran membantu kita di akhirat besok, insya-Allah. Kalau boleh hafal Quran lagi cantik. Orang yang hafal Quran ni hebatlah tuan-tuan sekalian. Nabi pada malam Mi'raj, dia kata, aku dengar Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, hamilul Quran la yu'azzabun wa la yu'azzabuna yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, orang yang menghafal Quran, dia tidak akan dihisab, dia tidak akan diazab pada hari kiamat. Ya Muhammad, hamlatul Quran iza mata tabki alis samawati wal ardi wal malaikati. Wahai Muhammad, orang hafal Quran ni, bila dia mati, menangis seluruh isi bumiku, dan menangis seluruh isi langitku, dan menangis seluruh para malaikatku. Malaikat menangis pada orang yang hafal Quran bila mati. Saya dulu tuan-tuan pergi ceramah di Kampung Beris. Kampung Beris ni di Sik Kedah. Lah ni kampung tu dah tak ada, ditenggelami oleh air. Kerajaan buat empangan Beris. Sebelum dibuat empangan, sebelum dilepaskan air ke kampung tersebut, maka orang kampung dia punggah mayat, korek kubur, pindahkan mayat ke tempat yang lebih tinggi. Malam tu saya ceramah di masjid tu. Lepas ceramah, mereka bawa makan sikit di masjid, mereka makan. Mereka bersembang. Mereka kata, kami ni ustaz tengah memindahkan mayat. 2 minggu lepas, kami korek satu mayat betul-betul depan mihrab masjid. Kami dapati mayat dia masih elok. Kain kapan pun tak reput tuan. Badan pegang panas lagi. Keranda je reput. Keranda dia reput. Kain kapan tak reput. Orang tua-tua situ tuan, dia dah mati 30 tahun. Orang tua-tua situ, yang tua-tua, semua kenal. Tu mayat, tu imam masjid tu. Tu imam ni hafal Quran. Dia mengajak orang kampung mengaji Quran. Betul lah tuan-tuan, khairukum, sebab baik kamu itu man ta'allamal Quran wa 'allamuhu. Sebab baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Allah tajalli tuan-tuan sekalian, bumi pun tak sanggup nak mamah jasad orang hafal Quran. Jadi mainlah kita tuan-tuan, kita tak boleh, kita dah tua. Hantar anak kita sekolah tahfiz. Paling kurang pun seorang kita hantar pergi. InsyaAllah orang hafal Quran ni orang yang makna kata dikasihi oleh Rasulullah SAW. Di Bir Ma'unah 40 hufaz mereka bunuh. Rasulullah menangis tuan. Tiap sekali semayang fardu, baginda membaca qunut nazilah kerana kasihnya kepada orang yang hafal Quran. Itu kelebihan Ramadan, pertamanya Quran. Jangan abai Quran. Lepas ni kita sentiasa baca Quran. Hadir majlis Quran. Belajar ilmu tajwid, baca dengan betul. Kelas tafsir Quran kita hadir insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, iaitulah Ramadan ni puasa lah. Puasa ni dia termasuk dalam makna kata perkara agama minaddin maklum bidarurah. Perkara agama yang diterima secara darurah. Semua orang tahu puasa ni wajib, tak boleh tolak. Siapa tolak, kafir. Kena terima yang puasa ni wajib, dia masuk rukun Islam. Yang diketahui tentang kewajipan dia, semua orang pakat tahu. Cina pun tahu. Kan? Lu tak ada puasa ke? Dia pun tahu. Takkan kita orang Islam tak tahu puasa tu wajib. Cumanya tuan-tuan, saya nak baca kitab lah. Ini nasihat-nasihat ulama bila kita berpuasa. InsyaAllah. Saya memilih tuan-tuan sekalian kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali. Minhajul Abidin ni kitab terakhir Imam Ghazali.
Kitab yang terakhir, Minhajul Abidin. Isi kandungan kitab ni berumur 1000 tahun. Bukan kitab 1000 tahun, isi kandungan dia. Imam Ghazali meninggalkan kita 1000 tahun yang silam. Dalam mukadimah kitab dia ni, dia kata apa? Aku tak pernah dapat ilham sehebat ketika mengarang Minhajul Abidin. Dia akui makna kata ketika mengarang Minhajul Abidin lah dia mendapat ilham yang hebat-hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buat puasa ni, mari kita dengar apa kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Balaghana an ma'rufil kharqi annahu qala. Telah sampailah kepada kami daripada Ma'ruf al-Kharqi, sesungguhnya dia ada berkata. Saya kagum dengan Ma'ruf ni bukan siapa. Dia orang Kristian, orang Nasara asal. Dia masuk Islam, jadi seorang ahli sufi yang hebat. Itu satu. Bapa dia tuan-tuan, ketua gereja di Basrah. Ketua gereja, ketua padri. Dia dakwah pak dia masuk Islam. Oh ya, tu yang lagi hebat. Itu hebatnya Ma'ruf al-Kharqi. Mari kita dengar apa nasihat dia berkenaan puasa. Dia kata, "Iza sumta fanzur alai syai'in tuftir wa inda man tuftir wa ta'amin man ta'kul." Masuk zuhur ke apa? Oh, 22. Kita berhenti masuk zuhur, kita berhenti insya-Allah. Dia kata, "Iza sumta," bila kamu berpuasa. Fanzur, fanzur ni lihat. Lihat dengan mata hati. Perhati sungguh-sungguh, amat-amati. Ala isya'in tuftir, dengan apa kamu berbuka. Di antara benda yang kita kena perhati sangat, bila buka, dengan apa kita buka. Satu. Wa indaman tuftir. Yang kedua, kita kena perhati dengan siapa kita berbuka. Orang buka, teman kita buka puasa ni orang yang baik-baik. Dua. Yang ketiga, wa ta'ami man ta'kul. Makanan siapa kamu makan. Dia pesan bila kita puasa 14 jam kan. 14 jam kita puasa. Tang buka tu silap, rugi besar kan. 14 jam belapang, tiba-tiba buka ni, buka tak kena cara, habis puasa kita. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa orang, tuan-tuan, berapa banyak orang puasa tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dan dahaga. Ramadan ni tuan-tuan, dia sebuah madrasah. Kita sekarang sedang berada di madrasah Ramadan, pondok Ramadan, kolej Ramadan, universiti Ramadan, pusat latihan Ramadan. Kita masuk pondok ke, masuk kolej ke, masuk universiti ke, bila keluar mesti berubah. Tidak. Kita buat permohonan nak jadi polis. Interview berjaya. Dapat surat, tuan diterima. Dan sekian-sekian bulan lapor diri di Pulapol, pusat latihan polis. Duduk sana 6 bulan. Tuan-tuan masuk pusat latihan polis, Jalan Geni. Tuan-tuan keluar berubah tak? Dulu jalan Melaka, masuk tak polis, jalan macam orang kawat lah. Tidak. Dulu nak tabit pun tak kerti. Masuk pusat latihan polis, pandai tabit. Dulu nak tembak pun tak kerti, bagi pistol pun tak tahu nak petik. Masuk pusat latihan polis, boleh petik, boleh tembak dengan tepat. Mana bila masuk tu dia mesti berubahnya. Tapi kalau main Ramadan duduk lagu tu, tak berubah pun.
Hayya ala solat. Mbak tak peduli macam dulu ke. Macam panggil orang lain, tak panggil hang. Macam panggil orang lain, tak kena mengena dengan aku. Tak main masjid. Jemaah pun tak. Mengaji pun tak. Tak berubah. Baik. Makna hang ni masuk pusat latihan Ramadan ke pusat latihan apa? Orang yang betul-betul tuan-tuan sekalian masuk di tarbiyah di madrasah Ramadan, dia keluar mesti berubahnya. Antara tu tuan kita banyak tuan-tuan tengok orang puasa tapi tak semayang. Ada orang puasa tak semayang. Dia puasa semayang tak. Rugi tuan. Kalau orang puasa tak semayang rugi. Sebab semayang ni tiang agama. As-salatu imaduddin. Man akhwamaha faqad akhwamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semayang tiang agama. Siapa diri semayang, diri agama. Siapa tinggal semayang, dia runtuh agama. Ni macam masjid ni, tiang ni, tiang. Kalau tiang patah, habis runtuh masjid. Bila masjid runtuh, nak buat kapet, tang mana nak buat almari, mana nak buat kipas angin, tang mana. Kita tinggal semayang, agama kita runtuh. Bila agama runtuh, nak buat puasa, tang mana. Tarawih hebat, tak buat tarawih, tang mana. Sebab itu banyak orang tak ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan dengan makna kata kita masuk madrasah Ramadan ni kita berubah. Antara benda yang kita jaga tuan-tuan sekalian, sambil kita semayang apa gitu gini, kita kena jaga tuan-tuan sekalian anggota kita yang 7 ni. Mata kita, tangan kita, telinga kita, lidah kita, mulut kita, semua kena jaga. Bukan cakap kita jaga perut, tak makan. Jaga anggota kita ni daripada membatalkan pahala puasa kita. Cakap fitnah. Lah ni fitnah bukan dengan mulut, dengan tangan. Ujung jari, dia taip atas handphone tu. Paling tidak bila orang buat keluar satu kenyataan di Facebook apa semua, dia tolong viral benda-benda tak betul. Itu benda apa kena jaga. Jaga seluruh anggota kita. Puasa. Jaga. Jangan buat benda-benda maksiat yang derhaka pada Allah. Yang kedua, ni Syekh bin Atta ni Ma'ruf Al-Kharqi nak nasihatkan kita. Bila kita puasa, nombor satu lagi, kita kena amat-amati fanzur ala isya'in tuftir. Dengan apa kita berbuka. Kalau kita buka puasa dengan makanan yang haram, tuan-tuan, habislah kita. Tuhan tak terima puasa kita 14 jam tu, Tuhan tolak mentah-mentah. Sebab berbuka dengan makanan yang haram. Wajib berbuka dengan makanan yang halal. Pasal apa? Sebab tuan-tuan kita ambil fahamlah. Bila kita puasa ni, benda yang harus pun Tuhan larang, kita tak buat. Makan harus. Kan? Makan boleh. Bersetubuh dengan isteri kita harus. Dia isteri kita. Tapi bila Tuhan larang, yang harus pun kita tinggal. Yang harus. Minum harus. Makan nasi harus. Tapi bila Tuhan larang, kita tinggal. Apatah lagi benda yang haram. Buka puasa, benda siang-siang, benda harus kita tinggal. Mai buka puasa, benda haram pula kita makan. Apa makna puasa kita? Tak ada makna apa-apa, tuan-tuan sekalian. Saya tekan benda ni pasal tuan-tuan nak cerita bagi. Makanan kita sekarang ni 90% diproses oleh orang kapiang. Apakah kita boleh pastikan makanan yang diproses itu halal? Kita baca macam-macam dalam Facebook cerita. Kan? Majlis Agama Pulau Pinang Pergi Serbu, kelang mi lah, kelang apalah, dengan kotoknya, dengan hapanya. Kelang roti kena pergi campur lemak babi lah. Saya nasihat tuan-tuan, mi kuning orang kapiak buat, tuan-tuan janganlah. Itu confirm minyak babi tuan. Mana hang tahu?
Aku ustaz, aku tahu lah. Ni cerita betul tuan pengalaman saya. Seorang pemuda Cina umur lebih kurang 20 tahun, 20-an lah. Dia mai jumpa saya. Masa tu saya duduk di Pulau Bangkok. Dia jumpa saya, ustaz, minta tolong ustaz. Saya tak tahu nak pergi mana, dia kata. Dia tunjuk kad Islam dia kat saya. Saya apa? Saya masuk Islam. Mak pak saya tak benak saya duduk di rumah lagi dah. Saya tak tahu nak pergi mana. Oh, tak apa duduk dengan aku. Aku ni pak hang, pak angkat. Tu isteri aku, mak hang, mak angkat. Ini adik anak-anak aku ni semua adik-adik hang, abang-abang hang, mak. Saya letak dia di markas. Saya bagi cukup keperluan dia. Beras, kau, biskut, ikan, sardin, semua ada. Peti air pun ada. Hang duduk sini. Hang nak masak ni, periuk ada, semua ada. Lepas tu saya hantar ustaz seorang ajak dia agama, Fardhu Ain. Satu hari saya jumpa dia. Saya kata, hang dulu ni, masa belum Islam, hang kerja apa? Dia kata, saya ustaz, buat mi. Pak saya tokek mi di Lahad Ipoh tu. Besar jugalah perniagaan dia kata. Oh, jadi hang ni pandai lah buat mi. Kerti dah tak boleh. Boleh dah ajak kami buat mi. Boleh sangat. Saya belilah mesin mi yang jenis kayuh dengan tangan tu. Masa tu RM25. 2 kilo mi dapat keluar 2 kilo tepung dapat keluar 5 kilo mi. Dia buat mi. Dia buat semua, Ustaz, tuan-tuan. Dia kata kat saya, ustaz, mi kita ni boleh tahan 2 hari ya. Saya kata di kedai tu boleh tahan sampai 2 minggu. Dia orang taruh minyak babi, ustaz. Takkan kot. Takkan apa saya ya boh. Demi Allah, tangan ni ya boh. Dia kata minyak babi. Allah, tuan-tuan. Saya kata, macam mana nak pastikan mi tu ada minyak babi? Senang aja, ustaz. Ustaz bawa mi tu pergi kat jumpa kap satu pengguna Pulau Pinang. Dia ada makmal semua. Minta mereka cek DNA babi ada tak ada. Paling mudah, ustaz beli mi mereka, ustaz simpan 10 hari atau 2 minggu. Lepas tu ustaz tengok basi tak basi. Memang tak basi. Tapi ustaz ambil mi tu, ustaz tarik bagi putih. Urat dia tu bagi putih. Ustaz tengok tengah-tengah tu belendiak. Tengah-tengah tu dah basi, ustaz. Luar ni tak basi, tengah tu dah basi. Pasal apa luar tak basi? Sebab dia renjih dengan minyak babi. Minyak babi dia campur minyak nyok, dia gawe, dia renjih. Gawe. Luar kena minyak babi tak basi. Dalam tak kena, tak sampai minyak basi. Saya hurut dada, tuan-tuan, berapa kilo lah minyak babi dah masuk dalam dada aku. Yang tu yang baca kuliah Ayyuhal Kafirun tu payah tu. Duk a'bud lakum didukum tak baik. Payah tuan-tuan nak buat ibadat. Bila kita makan benda haram, kita takkan boleh buat ibadat. Dalil Allah sendiri yang habaq. Allah yang menjadikan kita. Allah sendiri yang habaq. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai Rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal-halal. Kerjakanlah amal soleh. Maka Imam Ghazali ketika menghuraikan ayat Quran ni, dia kata dengan makan yang halal sajalah kita boleh buat amal soleh. Makan ni laksana benih. Laksana benih. Pokok apa kita tanam, pokok itulah tumbuh. Kita tanam pokok manggis, tumbuh. Kita tanam biji manggis, benih manggis, dia keluar pokok manggis. Dia keluar akhirnya buah manggis. Kita tanam pokok biji langsat, dia keluar pokok langsat, akhirnya keluar buah langsat. Hang makan yang halal, hang boleh buat amal soleh. Hang makan yang haram, hang takkan mampu buat amal soleh. Betul, tuan-tuan. Ini bukan satu teori, tapi memang praktikal dia. Memang jadi macam tu dah. Kalau kita nak jadi orang baik, orang soleh, nak kuat ibadat, makan benda halal. Makan benda halal. Kita nak keluarga kita, anak kita, isteri kita
Jadi orang baik, orang soleh, bawa balik rezeki yang halal untuk mereka. Kalau kita nak masyarakat yang soleh, biarlah, jadikanlah ekonomi yang berlegak dalam negara kita ni, ekonomi yang halal. Baru boleh. Itu dia punya kenyataan daripada Allah Ta'ala sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita ada umat Islam berapa juta di Malaysia? Kira-kira 20 juta. 20 juta ni tuan-tuan kuasa membeli yang cukup kuat, cukup hebat. Kalau kita jadikan tarbiyah Ramadan menyuruh kita makanan-makanan yang halal, jadi tuan-tuan sekalian, kita berazam akan makan benda halal. Benda halal ni dapat di mana? Melalui produk yang diproses oleh orang Islam. Orang kafir tak boleh. Mana boleh percaya kat orang kafir, bodoh. Tak, dia tu apa ada bakal babi. Kita tak boleh letak keyakinan halal haram ni kepada orang kafir. Kita support industri orang Islam. Saya satu malam lepas mengajak Masjid Batu, satu hamba Allah bawa saya, tuan. Bawa saya pergi dekat Bukit Tengah, Bukit Minyak. Kawasan industri Bukit Minyak tu. Industri sederhana. Saya pun pergi. Rupanya dia buat, tuan-tuan, industri fishball, fish cake. Ada banyak-banyak makanan yang berasaskan ikan. Dalam taklimat dia kat saya, tuan-tuan, tolong saya tak erti. Big Liu bagi handphone kat saya. Baru nak pandai yang lama, bagi yang baru. Dia tunjuk kat saya, tuan-tuan. Dia buat fish call, fish cake, fish ball apa semua. Dia kata, Ustaz dah 3 tahun dia buat kelang tu, tapi duk rugi. Masih dalam keadaan kerugian. Dijangka, dia kata masuk tahun ni insya-Allah tak untung tak rugi. Dan dijangka tahun depan insya-Allah boleh untung. Saya kata kat dia, macam mana yang berniaga boleh rugi ni? Yang pertama, Ustaz, bahan asas nak buat. Loh, dia bunyi lagi. Bahan asas yang kita nak gunakan buat fish kill ni semua ikan. Ikan mereka kuasai. Buat mereka punya pasaran ikan semua pun mereka punya. Mereka jual kat kita ikan mahal. Kita proses bahan utama ikan. Bila kita proses, kita tidak boleh bersaing dengan orang bukan Islam. Mereka tak apalah, sama-sama mereka boleh dapat harga murah. Kita dapat harga mahal, bahan mentah yang mahal. Maka jualan kita lebihlah sikit, lebih 2-3 kupang. Mereka jual RM2, kita terpaksa jual RM2 2 kupang. Apa pengorbanan kita? 2 kupang berkira ke? Sama-sama Islam pun nak kira ke 2 kupang? Support lah, sokong lah. Kalau kita betul-betul bersatu, tuan-tuan, betul-betul lahir daripada rahmat madrasah Ramadan, kita nak benda halal, sekupang 2 kita tak kira lah. Mi mereka murah 2-3 kupang, apa ada 2-3 kupang. Nak masuk syurga bukan senang. Bila kita dengan cara otomatik, bila kita support industri mereka akan naik. Ekonomi orang Islam akan naik. Dia buka kelang, dia untung, dia bayar zakat. Kita masjid diminta derma, dia bagi. Apa kira sangat sesama Islam ni? Kita boleh bersatu. Anak bulan Ramadan tidak kelihatan, kita akan berpuasa lusa. Semua puasa lusa. Nak sambut raya, tengok anak bulan. Besok raya, semua raya. Kita boleh bersatu. Kita sembahyang tarawih, satu imam, kan? Satu khiblat, satu Tuhan, dengan Nabi yang sama. Pasal apa kita nak tegakkan ekonomi Islam, kita tak boleh? Pasal apa? Sokong BMF, buy Muslim first. Utamakan membeli produk orang Islam. Maka Ramadan mengajar kita menjadi satu kuasa ekonomi yang kuat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak. Kan? Makan yang halal dengan cara tak langsung,
ekonomi umat Islam. Saya jumpa satu orang, tuan-tuan. Anak saya ni, tuan-tuan. Anak saya ramai. Isteri ramai, anak ramai. Anak kecil-kecil minum susu. Minum susu tu tak kena. Minum susu ni tak kena. Lala sekali, tuan-tuan, pergi farmasi ada satu susu berjenama Irfan. Lepas tu minum susu tu semua sesuai, berak elok, semua elok. Saya pun beli susu tu. Tapi dia kena anak ramai, dia minum susu tu banyak kotak lah. Saya kata kalau aku beli kat Kelang mungkin dapat murah sikit. Saya pun tengok nombor telefon di kotak tu. Saya telefon nombor telefon tu. Ni siapa ni? Saya Ustaz Siddiq no. Ustaz tak kenal saya. Mana nak kenal duduk dalam telefon. Saya selalu ikut Ustaz kuliah di Taiping, kata. Jadi kita nak bincang lah. Boleh, kata. Esok pagi saya dah kuliah subuh. Dia pun main. Lepas kuliah subuh dia bawa saya makan. Sembang-sembang pasal susu. Dia ambil susu pada New Zealand. Adalah cara proses dia apa semua. Dia kata sakat ni masa tu belum COVID ni. Dia kata 1 bulan lebih kurang 500,000 lah. Boleh jual 500,000 ringgit. Termasuk dia hantar pergi ke Indonesia dan beberapa buah negara. Jadi tuan-tuan sekalian, dia bawa saya pergi Kelang dia di Kemuntin. Staff dia lebih kurang 20 orang. Dia kata Ustaz tu dia tu mak dia kecil manis. Dia duduk di rumah tak boleh nak berjalan. Pak dia baru ni kena stroke. Dia yang kerja ni lah, yang tanggung adik-adik dia. Jadi tujuan saya buka Kelang ni Ustaz, nak bagi peluang pekerjaan pada orang Islam. Jadi agak-agak tuan-tuan, pahala ke tak buat kerja macam tu? Tentulah pahala. Kita bagi orang buat kerja dapat rezeki yang halal, bantu orang miskin melalui itu. Macam baru ni saya tuan-tuan dibawa makan di Taman Selasih dekat Toyota tu. Nama kedai dia restoran Kempas apa. Dia orang perempuan, tokek dia perempuan. Dia cerita kat saya, Ustaz, kedai ni suami saya buka 11 tahun dulu. Elok setahun dia buka, dia mati. Masa nak buka kedai ni, dia beritahu kat saya, kita nak tolong orang susah. Dia kata kita tak ada duit, kita buka restoran, boleh bagi peluang pekerjaan pada orang susah, bagi gaji yang agak elok sikit kan, begitu gini. Bagi saya ekonomi ni penting. Sampai bila kita nak jadi hamba pecacai di tanah air kita sendiri. Ini kita nak tegakkan Islam. Makna kata Ramadan mengajak kita benda-benda macam ni, insya-Allah. Jadi betul sangatlah apa yang disarankan, ditegaskan oleh Ma'ruf, fa iza zumta fanzur ala isya'in tuftir. Bila kamu berpuasa, makna tengoklah dengan apa kita kamu berbuka. Berbukalah puasa dengan rezeki yang halal. Muslimat kena jaga segi pasuhan. Ya nah. Kita kadang-kadang duduk di kampung ni tuan-tuan, kita tak kira sangat. Ketuk don karapole orang ni, ambil don karapole orang ni, ambil don pandan, minta izin kat tuan dia. Jangan ambil dengan tidak meminta izin. Takut menjejaskan puasa kita, insya-Allah. Yang kedua yang dipesan oleh Ma'ruf Al-Khalqi, wa indaman tuftir, dengan siapa kamu berbuka. Berbuka puasa lah tuan-tuan di masjid, di surau. Buka puasa dengan Tok Imam, Tok Bilal, dengan ustaz-ustaz, kawan-kawan yang berjamaah. Jadi biasanya tuan-tuan sekalian, kita tengok orang buka puasa ni di masjid lebih kurang 10 minit ya. Makan lebih kurang, makan bubuk kanji dulu apa, buah kurma 2-3 biji, sembahyang maghrib. Sat lagi baru makan nasi. Dia tak? Ni tak mau nak buka puasa di rumah. Awak tak buka puasa masjid. Payah ustaz, dia pun duk parti saya makan. Dia makan banyak. Itulah jadi tuan-tuan, dia bukan dah puasa Ramadan, pasar Ramadan. Rembiang ni sampai tak cerih tangan. Buka puasa dia hentam laksa lu. Laksa tu tuan-tuan satu plastik besar, 1 kilo punya laksa.
Dia bubuh cukup. Tak lagi tengok-tengok bihun sup. Pinggan besar enggak. Dah sampai sekat dah. 3/4 dah. Tengok-tengok cakotiau. Cakotiau ni dia kata tak makan kembang. Tambah cakotiau. Penuh perut. Jadi macam ular sawah dah. Tak lagi tunda ayat nyok 1 jam. Gok. Tuan-tuan, kita kalau buka puasa makan terlampau banyak, tak boleh buat ibadat. Siapa kata? Nabi kata, la tumitul khalba bikasrati ta'am wasyarab. Jangan engkau matikan hati kamu itu dengan banyak makan, banyak minum. Banyak makan, banyak minum, hati mati. Hati mati memang tak boleh buat ibadat lah tuan-tuan. Memang tak mampu nak buat ibadat bila hati mati. Fa innal qalba kazar'i yamutu iza kasura alaihal ma. Nabi kata, sesungguhnya hati itu laksana tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Matilah pokok tu dengan sebab banyak sangat air. Pokok sawit pun bila tenggelam tuan-tuan sampai 3 bulan, mampu dah. Hati kita ni Nabi kata, bila banyak makan, banyak minum, hati mati. Tuan-tuan nak tahu tak hati tuan-tuan mati? Tanda hati mati, tak terkejut bila buat maksiat. Buat maksiat tak rasa bersalah. Tertinggal taat tak rasa rugi. Hayya ala solat, tak pergi sembahyang jemaah, tak rasa rugi. Tak pergi tarawih, tak rasa rugi. Itu hati mati. Buat maksiat terlambat je. Rasyuk apa buat tak tahu. Tak rasa macam tak bersalah. Itu hati dah mati. Itu 2 nasihat daripada Ma'ruf Al-Qaqi. Buka puasa makanan halal. Yang kedua, jangan makan banyak. Ini bukan buka puasa di masjid, buka puasa di hotel. Dengan sambil belu lah tu. Sambil belu buka puasa. Buka puasa dengan dia apa-apa. Dia tak puasa. Dia apa ingat puasa ni, buka puasa dinner ke? Ini iftar. Ibadat, ada hukum dia. Buka puasa disuruh bersegera, masuk waktu terus buka puasa. Lambat-lambat buka puasa makruh. Buka puasa ni dia ada hukum. Dia ibadat. Bukan dinner, makan malam. Buka puasa di hotel, satu bab. Ada orang buka puasa di Kuil Sing. Dengar cerita tak? Di Johor Baru. Berapa tahun? 2-3 tahun lepas. Sampai Sami Sik pun heran. Apa lah? Datang buka puasa. Dia apa terkejut? Buka puasa di kuil. Macamlah tak ada surau, tak ada masjid. Saya kata, bukan tak payahlah buka puasa. Janganlah duk buka puasa saja di kuil tu. Terawihlah sekali. Buat terawih sekali. Baru dia bercuti kuil Hindu. Tak mana pula tak tahu. Budak UIA lah tu. Dia pun tak faham lah manusia lah ni. Dia fikir lagu mana aku pun tak kerti. Jadi kita buka puasa jangan banyak-banyak. Jadi untuk itu berkawanlah orang yang makan sederhana. Bukanlah maksud saya makan sikit. Makan jangan terlampau sikit, sakit perut. Kita dah 14 jam makan, tak apa. Tapi jangan terlampau banyak. Jangan makan, kurang makan sampai sakit perut. Jangan kita banyak makan sampai tak boleh buat ibadat. Bersederhana dalam berbuka puasa, insya-Allah. Yang ketiga tuan-tuan, pesanan oleh Ma'ruf Al-Qaqi, wa ta'ami man ta'kul. Makanan siapa yang kau makan. Kita pergi pasar Ramadan kan, jangan cari yang sedap tuan-tuan. Kita cari yang sedap itu makna kata kita ni ikut nafsu. Kita puasa nak tekan nafsu. Jangan cari yang sedap. Cari makanan tu yang halal. Utamakan yang halal. Kalau yang jual itu orang muslimat, orang perempuan pakai tudung labuh, elok semua, sopan, beli kat dia. Laki-laki tu kita kenal, dia ni memang orang bagus, semayang apa semua. Belilah makanan dia, insya-Allah. Dia beramanah dengan diri dia. Dia akan beramanah dengan makanan yang dia masak, insya-Allah. Kalau dengan diri dia, dia pun dia tak beramanah.
Tertengok dia aurat pun tak tutup. Orang semayang pun dia tak pi, dia tak peduli bab semayang apa gitu ni. Tak usahlah beli makanan kat dia tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dengan diri dia sendiri dia tidak beramanah. Macam mana dia beramanah dengan makanan yang dia masak? Takut-takut dia ambil mi. Mi tu. Orang mereka kira nak untung, mi dia pun marah. Mi orang Islam ni mahal 2-3 kupang. Takut yang tu. Jadi itulah nasihat-nasihat Ma'ruf Al-Qarqi kepada kita insya-Allah. Dan akhirnya lagi sekali saya merayu pada tuan-tuan. Saya ni bukan merayu ke siapa. Jadi macam mana apa? Hati ni rasa cemas. Cemas ke siapa? Tengah duk buat projek komplek pendidikan di Pulau Pangkok, di satu kawasan tuan-tuan yang tanah dia mahal. Tapi tanah tu ada sekeping tanah milik ipok saya, lebih kurang 2 ekar. Orang nak beli kat saya 2 juta. Kalau aku jual, aku jadi jutawan lah. Tapi tak sampai hati tuan-tuan. Masa mak pak kita pegang tanah tu dulu susah payah. Saya bercadang mak pak dah mati, nak buatlah wakaf, nak buat pusat pendidikan, tahfiz dan pondok. Mudah-mudahan mak pak saya dapatlah habuan. Jadi setelah jumpa adik-beradik semua tuan-tuan sekalian, maka semua adik-beradik saya setuju. Alhamdulillah. Kami ada 5 beradik. Kalau 2 juta bagi 5, dapat seorang 400,000. 400,000 ni banyak Tapi adik-beradik saya setuju dengan saya. Jadi makna tuan-tuan, ini merupakan satu rahmat lah daripada Allah Ta'ala. Saya pun mulalah buat. Mula-mula kita tolak tanah tu agak rendah, kita tambun tanah. Tambun tanah tu habis lebih kurang 80,000 dah habis. Lepas tu mula buat bangunan. Pulau Pangkok ni tuan-tuan, masalah besar dia, barang-barang binaan dia mahal. 3 kali ganda daripada di luar ni. Mahal sungguh. Jadi cara tuan-tuan kita nak jimatkan kos, kita beli barang di darat, mat lori, lepas tu naik feri, hantar ke tapak. Lori tu akan hantar ke tapak pembinaan. Tapi lori ni sewa 500. Feri 880 pergi balik. Jadi satu lori tu kita kena bayar tambahan kos dia RM1,380. Kita beli di sini kan, tak bayar harga barang lah. Lori tak kena apa kan. Tuan punya jual tu dia hantar, tak kena apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan hantar ke Pulau Pangkok, kena tambah 1,380. Baru ni saya hantar mozaik. Saya beli mozaik 24,000 untuk buat surau, buat tandas dan juga untuk buat kantin. Terpaksa tuan-tuan muat 3 lori. Satu lori tak boleh terlampau berat, 3 lori. Kos hantar mozaik saja tuan-tuan dekat 5,000. Mozaik 24,000, kos hantar 5,000. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, projek ni dah berjalan, dah siap dah surau, kantin dan tandas muslimat. Dan ni tengah duk buat tandas muslimin, rumah guru 5 biji, kemudian asrama dan juga dan juga kelas pengajian. Tengah duk buat tuan-tuan. Pekerja Indonesia 20 orang tengah duk buat. Jadi saya pagi-pagi buka handphone tengok baki duit, duk gayat tu. Duit dia laju, besi dia mahal gila. Hari ni kita beli, esok beli pula, harga dia naik. Tiap hari harga dia naik. Jadi itulah bulan Ramadan ni saya ambil kesempatan, di mana-mana saya buat tazkirah Ramadan, saya merayu pada orang ramai, tolong saya, bantu saya untuk menyiapkan komplek ni untuk pendidikan masyarakat, terutama di Pulau Pangkok lah insya-Allah. Dan komplek ni kalau siap sepenuhnya akan memberi peluang tuan-tuan kepada anak-anak muda kita yang nak pergi duduk situ tepi laut, nak buat kemah ibadat ke, program-program yang berbentuk santai macam tu, saya ala-alukan insya-Allah. Jadi itulah, tuan-tuan boleh tolong saya dengan 3 cara. Yang pertama dengan berwakaf. Yang kedua tuan-tuan dengan membayar zakat atau asnaf fisabilillah. Ataupun tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok iklan dalam Facebook saya, Ustaz Siddiq Nur, tuan-tuan tengok ada iklan, ada gambar sekolah, saya bercakap lebih kurang tu,
tuan-tuan tolong tembak viral kan, bagi maklumat ni meluas. Mudah-mudahan dengan pertolongan orang ramai, dengan izin Allah, projek ni saya harap boleh siap pada tahun ni. Tahun depan saya akan mula mengambil pelajar-pelajar baru, insya-Allah. Salah satu saja, terima kasih kepada pengurusi dan seluruh transkos masjid, tuan-tuan perempuan sekalian yang sudi mendengar kuliah saya pagi tengah hari ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi faedah kepada kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma balligh muradana wa muradal muslimina wal muslimat. Allahumma hassil maqsudana wa maqsudal mu'minina wal mu'minat. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin.